Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Faiz, welcome back to my channel. Pada video kali ni saya nak berkongsi kepada korang lah mengenai harga servis di Peru 2 ni. Sebenarnya minggu lepas saya baru saja buat servis kereta saya. Setelah kereta saya ni dah mencapai lebih daripada 50,000 km. Dan bila saya pergi ke sana dan tanya kepada kerani, rupa-rupanya harga servis saya pada masa tu adalah berharga RM366.60. Bagi saya harga ni agak mahal. Dan saya tanyalah kepada kerani tu, kenapa harga terlalu tinggi. Dan rupa-rupanya sebenarnya bila kereta kita ni dah melebihi 40,000 km, kereta kita ni akan diperlukanlah untuk servis secara major. Maksudnya di sini kereta kita ni banyak benda lah yang perlu ditukar. Antaranya minyak enjin, minyak kereta, gasket dan sebagainya. Dan bila saya minta senarai apa yang perlu ditukar, apa yang saya silapnya di sini adalah saya bersetuju untuk tukarkan semuanya. Sepatutnya di sini saya perlu potonglah pada bahagian mana yang saya boleh tukar sendiri, tapi bila dia tunjukkan list tu, saya terus bersetuju dan harga yang patut saya bayar secara penuh lah, RM366.60. Jadi sebenarnya di sini yang mana yang boleh kita tukar sendiri ataupun yang mana kita boleh buat sendiri, sepatutnya kita boleh potong dan harga ni akan menjadi lebih murah lagi lah. Jadi di sini saya nak kongsilah sedikit kepada korang apa yang telah saya tukarkan di servis Peru 2 ni sehingga mencapai RM366.60. Pada bahagian atas sekali, kalau korang lihat elemen SA oil filter. Ni maksudnya adalah minyak filter lah. Dan bila saya lihat di Shopee ni, sebenarnya dia baru harga RM7.82. Kalau korang lihat harga di sini, dia dah mencapai RM9.90. Saya tahulah mungkin dia charge sekali dengan sekali dengan servis lah. Jadi sepatutnya benda ni saya boleh potong dan saya boleh buat sendiri. Yang kedua, kalau korang lihat di sini pula, ini adalah PGO SNOW. Maksudnya di sini ini adalah minyak enjin. Kalau saya lihat kat Shopee ni, minyak enjin untuk Peru 2 ni baru harga dalam RM80 hingga ke RM100. Sebenarnya sepatutnya benda ni saya boleh tukar sendiri. Dan kalau tak tahu pun, sebenarnya memang dah banyak tutorial lah di YouTube bagaimana cara kita untuk menukarkan minyak enjin. Sepatutnya benda ni pun saya boleh potong dan tak perlu buat lah di servis Peru 2 ni. Yang ketiga, kalau korang lihat di sini pula, ini adalah gasket. Sebenarnya gasket ni saya tak pernah sentuh langsung sebelum ni, sama ada gasket untuk kereta ataupun gasket untuk motosikal. Jadi benda ni kita boleh bagi Peru 2 tukar. Lagipun harga untuk gasket ni murah, lebih kurang RM3.80. Sebenarnya kalau korang nak cuba tukar sendiri, dah ada tutorial kat YouTube. Jadi kita boleh tukar sendirilah kalau korang nak belajar. Yang keempat pula adalah brake fluid. Ini adalah minyak brake. Minyak brake ni pun saya tak pernah tukar. Jadi mana-mana yang kita tak pernah tukar, kita boleh bagi Peru 2 untuk tukar lah. Yang kelima pula adalah radiator coolant. Radiator coolant ni kalau saya lihat di Shopee, harganya baru dalam RM15.50. Tapi kalau korang lihat di sini, radiator coolant ni sekali dengan servis dia RM25.80. Sebenarnya untuk menukarkan radiator coolant ni sangatlah mudah. Dan tutorial di YouTube pun dah banyak cara untuk kita menukarkan radiator coolant ni. Sepatutnya benda ni saya pun patut potong lah, tak perlu buat di Peru 2 servis. Yang keenam pula, kalau korang lihat di sini, ATF D3 SP SVC. Ni maksudnya adalah minyak transmisi auto lah. Jadi bila saya lihat di Lazada ni, harganya baru dalam RM25. Yang ni pun kalau nak ikutkan pengalaman saya tak pernah tukar lah untuk minyak auto transmisi ni. Jadi benda ni saya boleh bagi diorang tukar saja.
Okay, lagipun untuk harga auto transmisi ni berharga RM35.90. Okay, cukup murah. Okay, dan yang akhir sekali adalah windshield washer. Okay, maksudnya di sini ini adalah sabun yang untuk pengelap cermin kereta kita ni. Okay, kalau korang perasan lah, okay, kalau kita tekan ni akan keluar air yang pancuk tu. Okay, yang tu sebenarnya adalah air sabun untuk cermin kereta kita. Okay, sebenarnya yang ni pun kita boleh tukar sendiri dan saya tak patutlah untuk membenarkan perdua untuk tukarkan benda ni. Jadi bila saya potong-potong benda yang saya tak patut untuk tukar ataupun saya patut buat sendiri, okay, harga saya bajet dalam 200 lebih sikit lah. Okay, dan tak perlu sampai harga RM366.60. Okay, untuk pengetahuan korang juga, saya ni memang tak ada langsung pengalaman baiki kereta di luar, okay, selain daripada perdua sebab saya nak menjaga waranti. Okay, kalau kita baiki kereta di luar ni, okay, secara automatik waranti kereta kita akan terpadam. Jadi di sini saya tak dapat membandingkan, okay, yang mana lebih murah dan yang mana lebih terbaik. Jadi kalau korang ada pengalaman kedua-dua ni, okay, nanti korang boleh tolong komen di bawah lah, okay, sama ada kita servis di luar ni lagi murah ataupun kita servis di perdua servis ni lagi murah. Jadi secara peribadi bila saya lihat harga servis di perdua ni, bagi saya okey lagi lah. Okey lagi dengan harga yang ditawarkan sebab harga barang dengan harga cas servis ni tak beza jauh sangat. Okey, harga sedang-sedang saja. Dan jika korang ni memang jenis yang tak ambil tahu langsung pasal kereta, malas nak ambil tahu pasal kereta, okay, korang boleh bayar secara full saja RM366.60 ni. Okay, dan tapi kalau korang nak belajar cara nak baiki kereta sendiri, maintenance service kereta sendiri, ataupun korang nak jimatkan kos lagi, korang boleh potonglah mana-mana yang tak berkenaan ataupun yang mana korang boleh buat sendiri, korang boleh buat sendiri. Okay, jadi di sini kita boleh jimatkan kos lagi lah. Okay. Dan lepas tu kerana ni ada tanya pada saya, okay, sama ada saya nak buat alignment tayar kereta ataupun tidak. Okay, dan bila saya tanya berapakah kos untuk buat alignment kereta ni, okay, kosnya adalah berharga RM50. Jadi bagi saya bila kita mandu kereta tu masih okey lagi, okay, kita tak perlu ambil pun untuk buat alignment tayar kereta. Jadi di sini korang dapat banyaklah menjimatkan kos daripada buat servis yang tak sepatutnya. Baiklah, itulah yang saya nak kongsikan dalam video pada kali ini. Dan kepada korang yang selalu ambil servis di pusat servis, maksud saya bukan bengkel daripada luar, okay, korang perlu list lah. Okay, korang perlu list apa yang perlu ditukar dan apa yang tak perlu ditukar untuk menjimatkan kos kita. Okay, yang mana kita boleh buat sendiri, kita boleh buat sendiri. Jadi kesimpulan yang boleh saya buat di sini, okay, kos untuk servis di perdua ni harga sedang-sedang saja. Okay, tak mahal dan tak murah. Lagipun saya tak pernah buat servis maintenance di bengkel luar sebab saya nak menjaga waranti. Baiklah, itulah yang saya nak kongsikan dalam video pada kali ini. Dan jika korang rasa video saya ini bermanfaat untuk korang, jangan lupa untuk klik like, share dan juga subscribe pada channel ini. Semoga kita dapat berjumpa pada video yang seterusnya. Assalamualaikum.